dan Azura yang baru pulang dari gelap malam itu pelik apabila mereka melihat keadaan rumah mereka dalam keadaan gelap gelita. Apa yang menjadi pelik mereka adalah Kenneth, Azura dan juga Norita telah bersetuju untuk sentiasa menyalakan lampu di rumah makan pada waktu malam bagi memudahkan perjalanan di dalam rumah. Apabila Kenneth dan Azura membuka pintu rumah, mereka terhidup bau yang sangat busuk yang tak pernah mereka hidup sebelum ini. Apabila masuk ke dalam rumah, Kenneth mengunci semula pintunya sebelum mereka bergerak menuju ke bilik tanpa membuka lampu. Apabila semasa Kenneth sibuk membuka pintu biliknya, Azura terlihat kelibat seorang lelaki lalu di sebelahnya, tetapi tidak dihiraukannya kerana menyangka lelaki tersebut adalah tetamu Norita disebabkan bau busuk yang mereka hidup. Selepas masuk ke dalam bilik, Azura bertanya jika teman lelakinya itu nampak bayang-bayang yang dia lihat itu, tetapi Kenneth menyatakan dia tidak nampak dan menganggap itu hanyalah imajinasi Azura sahaja. Dengan rasa tak sedap hati, Azura membuat keputusan untuk keluar dari bilik dan mencari lelaki yang dia nampak tadi. Tetapi selepas melihat ke bahagian dapur, ruang tamu, dia langsung tidak menemukan sesiapa. Apa yang menjadi peliknya adalah pintu rumahnya tidak berkunci. Padahal dia yakin bahawa teman lelakinya itu telah mengunci pintu tersebut semasa mereka masuk ke dalam rumah. Perkara ini telah mendatangkan curiga kepada pasangan tersebut. Lalu mereka cuba memanggil nama Norita beberapa kali, tetapi tidak disahut sebelum Azura meminta Kenneth untuk turun ke pondok pengawal dan cuba memeriksa sekiranya ada tetamu yang datang ke rumah mereka ataupun rumah mereka telah dipecah masuk. Sementara menunggu Kenneth, Azura perasan yang bilik pintu Norita terbuka sedikit. Dia cuba mengintai ke dalam, tetapi kerana keadaan sangat gelap, Azura tidak dapat nampak apa-apa. Lalu dia membuat keputusan untuk membuka lampu bilik tersebut dan terkejut melihat keadaan bilik tersebut dalam keadaan berselerak, namun tidak nampak kelibat Norita sama sekali. Sambil memanggil nama Norita, Azura menarik selimut yang menutupi katil dan terkejut melihat Norita terbaring dalam keadaan tertiarap bogel sambil tangan dan kakinya diikat dengan wayar setrika dan kepalanya dibungkus dengan sarung bantal. Azura yang panik dengan apa yang dilihatnya itu terus masuk ke dalam bilik dan bergegas menuju ke arah tingkap untuk memanggil Kenneth. Ketika inilah dia perasan seorang lelaki sedang berjalan menuju ke pondok pengawal sambil menyarungkan baju. Azura merasakan lelaki tersebut adalah lelaki yang sama dia nampak di dalam rumah tadi dan menjerit meminta lelaki itu berhenti sambil bergegas turun ke bawah untuk menahan lelaki tersebut. Azura juga meminta pengawal di sana untuk melakukan perkara yang sama, namun pengawal tersebut menyatakan dia tidak nampak sesiapa pun lalu di sana. Kenneth kemudiannya meminta ketua pengawal untuk naik ke rumah bersamanya. Apabila dia masuk ke dalam bilik, Kenneth terkejut melihat keadaan Norita tertiarap seperti yang ditemui Azura dan cuba memanggil nama Norita beberapa kali namun tidak ada sahutan. Kenneth kemudiannya membuka sarung bantal yang membungkusi kepala rakan serumahnya itu sebelum menemui sarung bantal peluk yang digunakan untuk mengikat mulut Norita. Apabila sarung bantal tersebut dibuka, secubis tuala muka pula jatuh keluar dari mulutnya. Kenneth cuba untuk menyadarkan Norita dengan memberikan bantuan CPR namun gagal
lalu terus menelepon pihak polis yang kemudiannya mengesahkan Norita telah pun meninggal dunia. Pihak polis menjalankan siasatan mereka dengan mengambil bahan-bahan bukti termasuk tilam, beberapa helai tisu di dalam bakul sampah yang mempunyai kesan air mani serta wayar yang digunakan untuk mengikat Norita. Dari bahan-bahan bukti ini, pihak polis telah menemui beberapa sampel DNA. Satunya adalah milik Norita, manakala yang lain adalah milik dua lelaki. Salah satu DNA lelaki tersebut adalah milik Hanif Basri Abdul Rahman, iaitu dipercayai teman lelaki Norita yang datang sendiri ke balai polis untuk menyerah diri. DNA Hanif telah ditemui pada kain tuala yang ada di dalam mulut mangsa, pada bantal peluk dan pada 8 dari 11 tisu yang ada di dalam tong sampah. Disebabkan ini, dia telah didakwa sebagai suspek utama pembunuhan Norita. Ketika kes dibicarakan, pendakwa raya telah memberikan bukti Hanif rasa bersalah kerana sebelum lelaki ini menyerah diri, dia telah menyukur bulu kemaluan dan memotong kukunya. Menurut pendakwa raya lagi, tindakan ini menunjukkan seperti Hanif cuba memusnahkan bukti yang mengaitkan dia dengan Norita. Bukan itu saja, pendakwa raya turut memberitahu Hanif juga ada bertanya sama ada boleh atau tidak bukti DNA menempatkan dia di bilik Norita pada malam pembunuhan berlaku. Pendakwa raya turut memanggil pengawal keselamatan sebagai saksi untuk memberikan testimoni mereka di mahkamah, dan mereka mengesahkan yang Hanif merupakan pengunjung tetap di kondo itu dan biasanya dia akan datang bersama Norita pada jam 2 pagi. Di hari kejadian pula, Hanif telah memasuki kondo tersebut sebelum pukul 1 dan mereka nampak suspek dan mangsa bercakap dengan dua pasangan Melayu di dalam kereta kecil di luar kawasan kondo, dan tidak nampak suspek meninggalkan kawasan kondo selepas itu. Kerana fizikal Hanif yang mempunyai ketinggian yang lebih kurang 6 kaki, ia membuatkan pengawal-pengawal ini mudah untuk mengecam kehadiran Hanif di kondo tersebut. Bukti DNA dan testimoni daripada pengawal keselamatan ini memang menunjukkan Hanif adalah orang yang bersalah. Namun bagaimanapun dia telah dibuktikan tidak bersalah. Walaupun bukti menunjukkan Hanif mungkin bertanggung jawab atas kematian Norita, namun ada beberapa persoalan berbangkit yang tidak dapat menjelaskan sama ada Hanif adalah pembunuh sebenar. Ini disebabkan testimoni yang diberikan oleh pengawal keselamatan hanya menunjukkan yang Hanif ada di kondo ketika waktu pembunuhan dan bukan melihat dia membunuh mangsa. Manakala DNA pula, walaupun jelas menunjukkan Hanif melakukan hubungan seks sebelum mangsa meninggal dunia, ia tidak membuktikan lelaki ini merupakan orang terakhir bersama dengan mangsa. Tanpa merumitkan keadaan lagi, mahkamah turut dapat tahu dua pengawal tersebut memberikan testimoni lain kepada pihak polis dan menukar cerita mereka beberapa kali. Kenyataan awal mereka menyatakan mereka nampak Hanif di kondo tersebut, tetapi sehari sebelum pembunuhan berlaku, pengawal-pengawal ini cuba memberitahu yang ketika disoal siasat oleh pihak polis, mereka berada dalam keadaan panik dan gagal untuk ingat apa yang berlaku. Disebabkan ini, mahkamah telah menolak testimoni dua pengawal keselamatan ini. Lantas, hakim kemudiannya membuat keputusan untuk membebaskan Hanif atas 4 sebab ini. Yang pertama, mahkamah mendapati dua pengawal tersebut bukan saksi yang boleh dipercayai. Yang kedua, pendakwa raya gagal menjelaskan tentang bau busuk yang dihidu oleh Kenneth dan Azura. Yang ketiga, pendakwa raya gagal membuktikan Hanif merupakan orang terakhir melakukan hubungan badan dengan Norita. Dan keempat, pendakwa raya gagal menjelaskan satu lagi DNA milik
lelaki yang tidak diketahui. Disebabkan keputusan bedah siasat menunjukkan tangan dan kaki Norita diikat selepas wanita ini meninggal, dan pada wayar setrika yang digunakan untuk mengikatnya itu hanya ada DNA lelaki yang tidak dikenali tersebut. Ada kebarangkalian pembunuh sebenar adalah orang yang terakhir bersama dengan Norita pada malam itu. Walau bagaimanapun, penguat bela menyatakan yang kes ini mungkin hanya kes aktiviti di bilik tidur bertukar tragedi, tapi bukti menunjukkan tuala yang digunakan untuk menyumbat mulut mangsa dengan paksaan itu menyebabkan lidahnya gagal berfungsi dan menyebabkan mangsa tercekik dan laluan pernafasannya tersumbat. Sehingga hari ini, lelaki misteri pemilik DNA kedua itu gagal ditemui. Berdasarkan fakta pula, tidak ada tanda-tanda rumah mangsa dipecah masuk. Ini bermakna Norita mungkin kenal dengan pembunuhnya. Tambah menjadi misteri, kes Norita ini telah diklasifikasikan sebagai akta rahasia rasmi, yang bermakna sebarang siasatan lanjut mengenai kes ini menjadi rahasia kerajaan. Bagi pengetahuan awam pula, kes ini dianggap tamat.